pukul 5.38. Jadi kita dah nak mulakan dah kelas kita pada petang ni. Okey, sebelum cikgu nak mulakan kelas kita pada petang ni, suara cikgu jelas ke? Suara cikgu? Jelas. Okey, bagus. Okey, mana ni? Dah tutup kamera balik dah. Okey, jadi kalau suara cikgu jelas, cikgu nak proceed kepada kita punya kelas dah. Okey, yang masih belum buka kamera, mana Ashraf Irfan? Cikgu tak nampak Ashraf Irfan hari ni. Mana Ashraf Irfan tak buka kamera? Ashraf Irfan yang pakai spek. Okey. Jadi dah ada 12 orang dah. Cikgu akan teruskanlah kepada kelas kita pada petang ni. Okey, jadi petang ni masing-masing boleh tengok ke depan dan bagi perhatian. Okey. Okey, kok kalau kau okey, baik. Okey, kok kalau kamu terperasan nama tajuk kita form 4 malam tu, cikgu tersilap edit sebenarnya. Nanti cikgu edit balik. Ni form 1 petang sebenarnya. Tapi tak apalah bahagian tajuk tu. Tak apa bahagian tajuk tu. Okey, jadi kita akan pergi kepada chapter kita, apa yang kita nak belajar iaitu tentang ketaksamaan. Jadi ini adalah kelas yang terakhir untuk bab ketaksamaan. Okey, jadi masing-masing, kalau suara cikgu dah jelas, cikgu nak tanya pula. Skrin cikgu boleh nampak tak skrin cikgu? Skrin cikgu boleh nampak tak skrin cikgu? Boleh. Okey, jadi cikgu tak dengar suara. Skrin cikgu boleh nampak ke skrin cikgu? Boleh. Okey. Okey, bagus. Kalau skrin cikgu dah boleh nampak, cikgu nak teruskan dah kelas kita pada petang ni. Okey, jadi kita pergi kepada kelas kita pada petang ni. Okey. Jadi kelas kita ni bercakap tentang ketaksamaan. Kita nak jawab soalan-soalan tentang ketaksamaan. Jadi kamu kena fokus tau. Kena fokus. Sekarang ni kita belajar tentang ketaksamaan. Ketaksamaan ni dia ada 4 simbol. Okey, cikgu dah pernah bagi tahu tapi cikgu recap balik. Ketaksamaan kalau dia pandang ke kanan, kita cakap dia apa? Kita cakap dia lagi besar. Lagi besar. Okey. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, simbol ketaksamaan, simbol dia lebih kurang kepada simbol yang dekat atas, tetapi dia cakap apa? Dia lagi besar dan sama dengan, dia ada misai. Dia ada misai dekat sini. Mana misai dia yang ni? Jadi kamu boleh tengok, dan kamu boleh bandingkan simbol nombor 1 dengan simbol nombor 2. Simbol nombor 2 dia ada misai dekat bawah ni. Apa maksud misai tu? Misai tu kalau dia pandang ke kanan, mana kanan? Okey, kalau dia pandang ke kanan, kita cakap dia lagi besar juga. Lagi besar, tapi bila dia ada misai, kita cakap lagi besar dan sama dengan. Lagi besar dan sama dengan. Itu adalah simbol nombor 2. Itu adalah simbol nombor 2. Okey. Jadi cikgu pergi kepada simbol nombor 3. Cikgu pergi kepada simbol nombor 3. Simbol nombor 3 dia pandang ke kiri pula. Kalau dia pandang kiri kita, kiri bermaksud dia lagi kecil. Lagi kecil. Dan akhir sekali cikgu cakap apa? Dia ada lagi kecil dan dia ada misai dekat bawah. Ni, tanda dekat bawah ni. Jadi bila ni, apa maksud simbol ni? Maksud dia adalah lagi kecil, dan sama dengan, Jadi empat simbol, bila habis sahaja bab ni, kamu dah boleh faham cara nak gunakan simbol tu. Cara nak gunakan simbol tu. Okey. Jadi cikgu ulang apa ni? Cikgu ulang dalam ketaksamaan dia ada 4 simbol. 1 lagi besar. 2 dia lagi besar juga, cuma dia ada misai dekat bawah ni. Dia cakap apa? Lagi besar dan sama dengan. Simbol nombor 3 bila pandang ke kiri dia lagi kecil. Dan simbol yang terakhir adalah lagi kecil dan sama dengan.
Bila kita nak faham tentang tajuk ketaksamaan ni, kita kena faham simbol dia dulu. Jadi bila kita dah faham cara dia punya simbol, barulah kita proceed kepada kita punya tajuk. Okey, sampai sini empat-empat ni boleh faham ke empat-empat simbol ni? Jelas ke? Yes. Okey, bagus. Okey, jadi dekat sini kita nak belajar cara buat graf. Cikgu ulang lagi sekali. Kita nak belajar cara buat graf. Okey. Jadi cara nak buat graf dekat sini, kamu boleh tengok dekat depan. Kamu boleh tengok dekat depan. Apa yang kita nak belajar dekat depan ni adalah kita nak belajar cara buat graf. Okey, ini cikgu dah ajar dah. Cumanya cikgu akan recap balik. Cikgu akan bagi pendedahan balik tentang apa yang kita dah belajar. Okey, jadi masing-masing boleh fokus ke? Boleh. Okey, baik. Okey, jadi bila simbol dia macam ni lagi besar, bila simbol dia lagi besar, jadi kita punya cara nak masukkan ke dalam graf ni macam mana? Okey, kita buat bulatan kosong dan dia pandang ke kanan. Itu maksud dia lagi besar. Kalau kamu nak faham, bila dia ada misai, dia punya simbol, kamu kena bagi titik hitam dan pandang ke kanan. Itu yang pertama dan yang kedua. Kalau lagi kecil, kamu just tengok kepada dia punya ada misai ataupun tak. Sekarang ni, soalan ataupun simbol nombor 3 kita adalah simbol lagi kecil. Okey, bila dia lagi kecil dan dia tak ada misai. Jadi kamu jangan hitamkan dekat tengah dia. Kamu buat bulatan kosong dan anak panah dia sahaja. Okey. Dan nombor 4, cikgu teruskan kepada nombor 4. Lagi kecil dan sama dengan. Bila cikgu cakap lagi kecil dan sama dengan, bermakna dia ada misai dekat bawah, kamu hitamkan. Kamu hitamkan. Jadi inilah simbol-simbol dia. Inilah simbol-simbol dia. Untuk apa simbol-simbol ni? Untuk kamu masukkan ke dalam graf yang kita nak belajar hari ini. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan, tengok betul-betul simbol dia. Kalau simbol dia pandang kanan, kalau simbol dia pandang ke arah kanan, maksudnya dalam graf tu dia pandang kanan juga. Sama tu nombor 1. Nombor 2, kalau simbol tu pandang ke kanan, maksudnya kita nak grafkan dia. Kita nak masukkan dia dalam graf. Dia pandang ke kanan juga. Okey, nombor 3. Kalau simbol tu pandang ke kiri, jadi dalam graf tu kita buat pandang ke kiri juga. Okey, dia pandang ke kiri juga untuk nombor 4 ni. Jadi simbol kita nak masukkan dalam graf, dia pandang kiri juga. Jadi kamu kena ingat secara rumusan dia, kalau dia pada simbol dia macam ni, kalau simbol dia lagi besar, kamu buat dia macam ni. Kalau simbol dia lagi besar dan sama dengan, kamu pekatkan dan kamu buat anak panah ikut arah simbol ketaksamaan tu. Okey, ini nombor 1, ini nombor 2. Cikgu pergi kepada nombor 3. Untuk nombor 3, sama je konsep dia, Kalau dia tak ada misai dekat bawah tu, kamu bulat kosong. Kalau dia ada misai ni maksudnya apa? Sama dengan. Okey, dia ada misai dekat sini dan arah dia ikut arah simbol ketaksamaan tu. Jadi inilah empat yang kamu kena faham sebelum cikgu teruskan kepada kita punya kelas pada petang ini. Okey, jelas ke tentang simbol ni? Boleh faham ke semua? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi tengok betul-betul simbol ni. Okey, cikgu bagi masa untuk kamu tangkap gambar. Cikgu bagi masa kamu untuk salin. Siapa-siapa yang tengah buat melalui telefon bimbit ataupun handset, boleh screenshot. Sebab apa? Sebab lepas ni cikgu nak pakai simbol-simbol ni. Cikgu nak pakai simbol-simbol ni. Okey. Jadi cikgu bagi masa. Ada soalan setakat ni, Aidil? Ke semua jelas? Jelas. Okey, baik. Okey.
Okey, cepat-cepat dah. Semua dah dapat salin dah? Dah. Okey, Uzma dah salin ke? Dah. Okey, jadi hari ini barulah kita masukkan kita masuk kepada kita punya soalan. Jadi kamu tengok betul-betul. Okey, satu tips dekat sini cikgu nak bagi mula-mula kita buat soalan yang mudah dulu. Cikgu pernah buat soalan ni. Cikgu pernah buat soalan ni. Tapi kita nak recap balik dalam 2 soalan. Okey, jadi kita menjawab kepada soalan 5 sampai nombor 9 sama-sama. Okey, jadi sebelum cikgu nak pergi lagi jauh, kita nak kena faham soalan nombor 5. Kita nak kena faham soalan nombor 5. Cikgu akan ambil apa yang cikgu tulis dekat depan ni. Cikgu akan ambil apa yang cikgu nak tulis dekat depan ni. Ni. Cikgu akan ambil benda ni. Dan cikgu akan tunjukkan dekat kamu macam mana nak buat dia dalam graf. Okey, jadi kita pergi kepada soalan nombor 5. Okey, masing-masing tengok kepada soalan nombor 5. Sekarang ni, simbol dia cikgu buat ni, cikgu buat nombor. Ini nombor 1, ini nombor 2, ini nombor 3, ini nombor 4. Sekarang dekat soalan nombor 5, simbol dia nombor berapa sekarang kalau simbol ni? Nombor berapa sekarang simbol tu? 3. 1 ni. Kalau dia pandang ke kanan tengok N lagi besar daripada 5. Jadi bila dia lagi besar daripada 5, kamu tengok simbol ni. Kamu tengok simbol ni. Okey, kamu tengok nombor dia. Dekat mana nombor dia? Okey, dia dekat nombor 1. Jadi bila dia dekat nombor 1, cikgu nak kamu terus pandang dia punya anak panah. Jadi dia punya anak panah adalah macam ni. Okey, sampai situ semua jelas ke? Semua jelas ke sampai situ? Jelas. Okey, bagus. Sekarang ni bulatan kosong. Bulatan kosong tu nak letak mana? Kamu tengok nombor ni. Nombor ni dekat 5. Jadi kamu bulat kosong dekat atas nombor 5. Dan anak panah, dia ada anak panah ke kanan. Kamu bawa anak panah sampai ke hujung. Jadi inilah jawapan nombor 5. Itu cara jawab dia. Itu adalah cara jawab dia. Okey, kurang faham. Okey, cikgu akan pergi tunjuk kepada soalan nombor 6. Cikgu akan tunjukkan kepada soalan nombor 6. Okey, tengok betul-betul cikgu akan selesaikan soalan nombor 6. Sekarang ni, cikgu akan buat soalan nombor 6. Kamu tengok simbol dia, dia pakai simbol apa? Tengok dia pakai simbol apa. Okey, cikgu nak tanya Zarif, dia pakai simbol nombor berapa ni? Kalau dekat sini, dalam ni, dia pakai simbol nombor berapa? 2. Dia pakai simbol nombor berapa tu? 4. Ya, dia pakai simbol nombor 4. Cari simbol yang sama cari simbol yang sama. Tengok ni cikgu keluarkan simbol dia. R lagi kecil dan sama dengan 2. Jadi sekarang simbol ni dia sama dengan mana? Dia sama dengan nombor 4. Jadi dia sama dengan nombor 4. Jadi bila dia sama dengan nombor 4, kamu tengok anak panah dia. Ni anak panah dia. Jadi anak panah tu yang kamu akan pakai untuk masukkan ke dalam graf. Okey, jadi sekarang anak panah kita adalah kita hitamkan dan bawa dia ke kiri. Jadi kita nak hitamkan dekat mana? Kita cari dia dekat sini. R lagi kecil dan sama dengan dekat negatif 2. Kamu cari nombor negatif 2. Okey, dah jumpa dah ni nombor negatif 2. Jadi yang hitam ni kena ada dekat atas negatif 2. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu tengok arah dia. Arah dia sampai ke hujung. Itu cara jawab soalan nombor 6. Jelas ke semua? Boleh faham? Cikgu. Ya. Kenapa tu? Macam mana nak start dari nombor hingga penghujung? Macam tu macam cikgu buat. Macam mana nak start daripada nombor hingga ke hujung? Ya. Okey. Cikgu tunjuk contoh yang seterusnya, iaitu contoh nombor 7. Okey. Konsep yang sama. Cikgu tak ubah apa-apa pun. Konsep yang sama, kita pergi kepada 7. Okey. Cikgu salin ni balik. Tengok ni. Okey. Lagi kecil dan sama dengan negatif 2. Sekarang ni cikgu nak soal kamu semua yang ada dalam ni. Simbol ni jatuh dekat nombor berapa kalau dekat jadual ni? 4. Ya, dia dekat nombor 4. Sekarang ni kamu keluarkan dia punya ni. Kamu keluarkan dia punya anak panah ni. Okey, anak panah dia macam ni.
Okey, sampai situ jelas? Jelas. Okey, baik. Sekarang ni yang warna hitam tu, yang cikgu hitamkan ni, yang cikgu pekatkan, titik, cikgu bulatkan warna biru tu, dia jatuh dekat mana? Okey, kamu tengok nombor apa sebelah simbol tu, nombor negatif 2. Jadi sekarang kamu cari negatif 2, okey, cikgu dah jumpa negatif 2. Sekarang ni cikgu pekatkan dekat atas negatif 2. Okey, sampai situ jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Okey, yang lain macam mana, jelas? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Sekarang bila cikgu dah pekatkan, nampak ni dia ada anak panah pula. Jadi cikgu ambil anak panah, cikgu bawa sampai ke hujung. Itulah jawapan kita untuk K. Menjawab ke Mahadi? Boleh faham? Boleh, Menjawab? boleh. Boleh. Okey. Bagus. Okey, inilah jawapan nombor 5, inilah jawapan nombor 6 dan inilah jawapan nombor 7. Sekarang cikgu nak soal kamu semua. Ada soalan tak nak tanya cikgu? Tak Uzma. ada. Okey, tak ada. Uzma ada soalan, Uzma? Tak ada. Okey, sekarang ni berdasarkan contoh yang cikgu bagi, masing-masing selesaikan nombor 8. Kita bagi beberapa soalan. Masing-masing boleh buat nombor 8. Lepas tu masing-masing boleh buat nombor 9. Boleh buat nombor 9. Ya. Kena salin ke cikgu? Salin. Tu kalau print tu tak payah salin. Sempat print tak tu? Tak sempat cikgu. Alah, kenapa tak sempat? Saya baru masuk minggu lepas, saya tak masuk cikgu. Ya, kenapa? Cikgu ni soalan mana cikgu? Saya dapat lain. Saya dapat negatif 12. Yang ni dapat yang ni dapat yang kat depan ni betul tak? Yang ni sebelum cikgu nak jawab soalan ni, cikgu kena ajar dulu, cikgu nak kena bagi faham dulu untuk soalan ni. Jadi bila cikgu rasa masing-masing dah jawab soalan ni, masing-masing dah jawab soalan ni, baru cikgu pergi kepada yang ni, one step. Lepas tu kamu dah okey one step, cikgu akan pergi kepada two step. Itu yang kita nak buat hari ni. Jadi sekarang ni kita fahamkan dulu dekat depan ni. Bagi yang tak, yang ni minggu lepas. Kalau putus state minggu lepas. Siapa print. Okey, kalau siapa-siapa tak salin, kamu tulis je anak panah. Tulis je anak panah macam tu. Lepas tu kamu tulis atas dia nombor berapa. Macam tu. Oh, faham cikgu. Terima kasih. Okey, baik. Okey, jadi sekarang masing-masing buat nombor 8. Aina Husna dah masuk ke, Aina Husna? Cikgu. Ya, Mahdi. Ada saya terlepas tak minggu lepas? Ada. Ada Kalau siapa-siapa dalam kelas ni terlepas satu je kelas, dia terlepas ada beberapa perkara. Sebab tu cikgu recap balik kat sini. Cikgu recap balik. Aina Husna gimana? Lambat? Tertidur. Tertidur. Cikgu, kenapa cikgu tak beritahu saya cikgu? Saya tertinggal. Tak bagi tahu Mahdi? Cikgu tak dapat pun nombor Mahdi. Mahdi tak WhatsApp cikgu? Sebelum ni saya pakai nombor mak saya. Sekarang saya dah ada nombor sendiri. Saya pakai nombor sendiri cikgu. Oh. Lepas saya hantar cikgu. Okey. Okey, jadi masing-masing cuba buat 3 soalan je. Soalan nombor 8, soalan nombor 9 dan soalan nombor 2. 3 tu je. 3 tu je. Boleh ke? Cikgu kena buat apa ni? Kena buat ni soalan nombor 8, soalan nombor 9 dengan soalan nombor 2. Okey, buat hantar dekat cikgu. Cikgu tunggu. Zarif, penjelasan cikgu dekat soalan 5, 6, 7 Zarif jelas?
Alamak, mana Zarif? Ashraf Irfan soalan Jelas 8. cikgu. Okey, bagus. Ashraf Irfan soalan 5, 6, 7 jelas? Jelas. Okey, bagus. Okey, jadi masing-masing boleh selesaikan nombor 8, 9 dengan 2. Lepas ni cikgu akan ajar step by step. Okey, cuba buat Cikgu bagi masa 2 minit. Izhafi jelas ke? 5, 6, 7. Jelas cikgu. Okey, baik. Nanti cikgu nak Izhafi hantar boleh? Izhafi gambar One Piece kan kat WhatsApp? Ah. Cikgu, kejap cikgu. Okey, tak apa cikgu tunggu. Cikgu tengah tunggu juga ni. Cikgu, Ya. yang lupa apa tu kopi kan. Buat dalam buku boleh kan? Boleh boleh buat dalam buku. Okey. Darren, okey ke internet Darren? Okey, cikgu masih menunggu lagi kepada wakil pertama untuk hantar kerja. Okey, lagi 2 minit. Lagi 2 minit. Boleh. Boleh. Siapa nama ni? Ashraf Irfan. Boleh. Jangan risau. Okey, pandai Ashraf Irfan. Cikgu dah siap. Okey, yang ni Damia. Sekejap Okey, bagus. Sekejap saya belum hantar Okey. cikgu. Okey, boleh. Okey, Salihah pandai. Aidil dapat buat tak tu Aidil? Okey, Nias pandai. Bagus. Cikgu susah sikit. Okey, bagus Mahdi. Pandai. Betul. Okey, 1 minit lagi. Okey, Izhana. Pandai Izhana. Betul. Bagus. Okey, jadi masa yang diberikan sudah habis. Jadi cikgu nak masing-masing tengok dekat depan. Cikgu nak proceed ni. Cikgu nak proceed. Kita akan pergi kepada soalan nombor 8. Okey, masing-masing jawab apa yang cikgu tanya. Okey, kita tengok kepada soalan nombor 8. M lagi kecil daripada negatif 5. Okey, jadi bila cikgu tulis M lagi kecil daripada negatif 5, masing-masing boleh tengok kat sini. Okey, simbol dia. Kejap ada kawan kamu tengah on the way masuk. Okey, simbol dia ni dia pakai simbol nombor berapa? 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4?
Ya, dia pakai nombor 3 dekat sini. Jadi bila dia pakai nombor 3, anak panah kita mesti macam ni. Dia ada bulat, lepas tu dia pandang ke kiri. Okey, itu yang kita kena take note sekarang ni. Okey, jadi sekarang pergi kepada soalan nombor 8. Kita ada bulat. Bulat ni nak letak kat mana? Letak dekat atas -5. Cari -5. Okey, ni -5. Bila kamu dah jumpa -5 tu, kamu letakkan bulat atas tu. Okey, sampai situ jelas ke semua? Boleh faham ke sampai situ? Boleh. Okey, bagus. Sekarang anak panah dia ni pergi kiri. Dia pergi ke kiri. Jadi kita bawa ke kiri sampai habis. Itu adalah cara nak jawab soalan nombor 8. Okey. Jelas ke semua? Jelas. Okey, bagus. Pandai. Okey, jadi siapa-siapa yang kurang faham lagi? Siapa-siapa yang masih confused lagi? Tengok kepada soalan nombor 9. X lagi besar dan sama dengan 2. Sekarang ni cikgu nak tanya kamu simbol ni dekat nombor berapa? 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4? 2. Iya, dia jatuh dekat nombor 2. Jadi bila dia jatuh dekat nombor 2, kamu tengok simbol ni. Anak panah dia bintik hitam dan pergi ke arah kanan. Okey, jadi sekarang kat mana yang kamu nak bintik hitamkan tu? Dekat nombor 2. Cari nombor 2. Okey, ni nombor 2. Okey, jadi atas nombor 2 tu kamu bintikkan hitam. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, baru kita tengok anak panah dia. Anak panah dia pergi ke kanan. Jadi daripada sini bawa anak panah tu sampai habis ke kanan. Kita bawa dia daripada titik sampai habis. Sampai nombor 7 tu. Jelas ke semua? Jelas. Okey, bagus. Aina Husna boleh catch up lagi tak? Boleh? Boleh. Okey, jadi last soalan. Last soalan untuk di sini. Kita pergi kepada N lagi kecil dan sama dengan 5. Sekarang cikgu nak tanya semua orang yang dalam grup ni, simbol yang dia pakai jatuh kat nombor berapa? 1, 2, 3, 4. 4. Pandai. Bila dia jatuh dekat nombor 4, kita pakai simbol ni. Kita hitamkan dan kita bawa anak panah kita ke kiri. Sekarang ni nak hitam dekat mana? Okey, kita tengok nombor dia. Nombor 5. Jadi cari nombor 5. Okey, ni nombor 5. Hitamkan atas nombor 5 tu. Yang kedua, kita tengok arah anak panah dia. Arah dia ke kiri. Daripada nombor 5 tu, bawa ke kiri sampai habis. Jadi inilah jawapan untuk soalan 8, untuk soalan 9 dan soalan 2. Jelas ke semua? Jelas. Okey. Habis. Cikgu harap semua orang boleh faham. Siapa-siapa yang malu, siapa-siapa yang rasa shy cat, malu-malu kucing. Okey, boleh WhatsApp cikgu. WhatsApp cikgu, tanya soalan. Jangan tak faham. Jangan nanti, tak apa, nantilah hujung kelas dah baru fokus. Tak boleh. Kamu kena fokus daripada sekarang. Sebab apa? Sebab yang kalau kamu tak faham dekat sini, lepas ni kamu pening. Okey. Jadi cikgu pergi kepada bagus. Okey, jadi cikgu pergi kepada level yang seterusnya. Ni level 1. Ni level 1. Siapa yang tak lepas level 1 kena WhatsApp cikgu. Okey, lepas tu kita pergi kepada level 2. Oh, kita ada level macam main game Okey. Jadi dekat sini cikgu akan pergi kepada level 2 dah. Siapa yang tak lepas level 1 dia sangkut. Dia tak boleh jumpa bos. Okey, jadi sekarang ni kita pergi kepada level 2. Ni cikgu tunjuk. Ini adalah level 2. Kita pergi kepada level 2. Dah pergi kepada level 2. Macam mana level 2 tu? Okey, soalan di level 2 ni adalah apabila dia letakkan nombor dulu. Bila dia letakkan nombor dulu. Jadi kamu tengok dekat depan. Cikgu tunjuk nombor 10. Dia sama macam tadi. Dia sama macam tadi. Tetapi tadi dia punya soalan dia letak huruf dulu. Sekarang dia punya dekat depan ni, kamu tengok ni, dia letak nombor dulu. Ni, dia letak nombor dulu. Dia tulis macam mana? -5 lagi besar dan sama dengan V. Macam mana nak buat ni? Okey, tengok betul-betul.
kamu kena pastikan nombor tu berada di belah kiri. Jadi mana kiri, mana kanan? Okey, ini adalah bahagian kiri. Cikgu tunjuk. Ini adalah bahagian kiri dan ini adalah bahagian kanan. Jadi macam mana kita nak tukarkan kedudukan kiri dengan kanan? Kamu swipe. Swipe je. Bukan swipe. Kalau aku tak suka, aku swipe. Bukan swipe. Kamu swipe. Swipe tu maksudnya tukar je tempat tu. Jadi nak tukar tu macam mana? Okey, tengok dekat depan. -5 daripada kiri, kita bawa sahaja dia pergi kanan. V daripada duduk kanan, kita bawa je pergi dekat kiri. Boleh ke macam tu? Boleh dengan satu syarat. Boleh. Boleh dengan satu syarat. Simbol tadi, dia pandang mana? Kanan ke kiri? Arah dia ke kanan ke kiri? Kanan. Okey, dia menghala ke kanan. Bila kamu swipe, kamu kena tukar arah simbol tu juga. Tadi dia pandang kanan, sekarang dia pandang kiri. Jadi bila dia pandang kiri, barulah kamu tengok balik dia dekat nombor 1 ke, dia dekat nombor 2 ke, dia dekat nombor 3 ke dan nombor 4. Sekarang ni cikgu nak soal kamu. Sampai sini. Sekarang V ni dah dekat kiri. V ni sudah berada di kiri. Dan nombor ni dah berada di kanan. Sekarang kita tengok simbol dia. Simbol dia dekat nombor berapa? 1, 2, 3, 4. 4. Pandai. Jadi bila nombor 4, kamu tengok kepada dia punya ni. Kamu tengok kepada dia punya anak panah. Jadi anak panah untuk simbol dia kena hitamkan. Dan Ke bawa kiri. anak panah ke kiri. Jadi Betul. hitamkan dekat mana? Kamu cari -5. Okey, ini -5. Dan dia ke kiri. Bawa terus sampai hujung. Bawa terus sampai hujung. Inilah jawapan nombor 10. Jadi ingat, bila kamu nampak nombor dimula dengan nombor, jangan terus buat. Jangan terus buat. Kamu kena tukarkan huruf duduk kiri, nombor duduk kanan. Jadi siapa yang pakai simbol dekat atas salah. Kita kena pakai simbol dekat bawah. Itu cara jawab nombor 10. Jelas ke semua? Jelas. Jelas. Okey, baik. Okey, jadi cikgu akan tunjuk pula contoh nombor 11. Okey, cikgu akan tunjuk contoh, jangan risau. Okey, jadi kita pergi kepada contoh 11. Okey, tengok Okey, sekarang ni cikgu buat guna warna biru. Warna biru cikgu nak bagi kamu boleh beza atas dengan bawah. Okey, sekarang ni -2 lagi besar daripada V. Lagi besar dah sama dengan V, daripada V. Sekarang ni kamu kena tukarkan. Kamu kena tukarkan kedudukan. V ni kamu kena letak dia dekat belah kiri. Okey, kamu letak V ni dekat belah kiri. Untuk -2 ni kamu kena letak dia dekat belah kanan. Jadi -2 dekat situ. Boleh ke buat macam tu? Boleh. Boleh. Dengan Boleh. satu syarat. Dengan satu syarat. Apa syarat dia? Tukar simbol. Ya, kita tukar simbol. Tadi simbol kita pandang kanan. Sekarang ni kamu jangan buat pandang kanan juga. Kamu kena buat dia pandang kiri. Dan sama dengan. Jadi daripada simbol dekat bawah ke kiri dan sama dengan ni, baru kamu tengok 1, 2, 3, 4. Yang mana simbol dia? Mana satu simbol dia? 4. Ya, kita buat nombor 4. Jadi nombor 4 dia macam ni. Kita hitamkan dan kita bawa anak panah ke kiri. Sekarang nak hitam dekat mana? Ni -2. Cari -2. Okey, kita dah jumpa -2. Nak hitam atas -2 tu. Okey, kita hitamkan atas -2. Lepas tu kita tengok anak panah dia. Anak panah dia ke kiri. Bawa anak panah sampai ke habis -7 tu. Itulah jawapan nombor 11. Jelas ke semua? Jelas. Jelas. Okey, bagus. Zarif, jelas ke Zarif? Mana Zarif ni? Okey, Sorry, bagus. jelas. Okey, Ashraf Irfan, jelas ke Ashraf Irfan? Jelas. Okey, baik. Okey, bagus. Darren, Darren macam mana Darren? Okey ke Darren? Jelas? Jelas. Okey. Jadi sekarang dekat sini kita buat 2 soalan. Iaitu soalan 14 dan soalan 17. Okey, selesaikan. Ikut contoh yang cikgu tunjuk. Dah siap, ambil gambar, hantar dekat WhatsApp cikgu. Dah. Ui, dah siap dah? Oh, cepat. Okey, bagus Izhafi. Cikgu 14 dengan 17 kan?
14 dan 17 je. Kejap. Okey. Kiri. Okey, buat lepas tu hantar dekat cikgu. Oh, ya ke? Oh, Milson. Cikgu betul tak cikgu? Cikgu tengah check kejap Okey. Okey, bagus. Hadi. Oh, panggil Hadi bukan Mahadi. Pandai. Nama penuh saya Mahdi. Yang pendek Hadi. Oh, okey. Okey, bagus. Cikgu, minggu lepas saya terlepas apa kau? Topik apa? Selepas bahagian ni juga. Tapi tak apa, nanti cikgu tunjuk. Okey. Bagus. Bagus. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Cumanya cikgu akan tunjukkan satu-satu. Okey, nombor 14 kita. Okey, bagus. Ramai yang send. Okey, jadi kita akan pergi kepada nombor 14 dan nombor 17. Kita pergi kepada nombor 14 dan nombor 17. 5 lagi besar negatif A. Kamu kena terbalikkan. Yang A ni kamu kena bawa ke kiri dan nombor ni kamu bawa ke kanan. Sekarang ni anak panah kita ke kanan. Jadi bila kita dah swipe nombor kedudukan tu, kamu jadikan dia ke kiri. Bagus, ramai yang betul. Jadi dekat sini A. Dekat mana? Simbol dia ni kita check. Nombor 1 ke 2 ke 3 ke 4. Jadi sekarang dia nombor 4. Jadi kita pakai hitamkan dan bawa ke kiri. Hitamkan dekat mana? Dekat 5. Okey, ni nombor 5 ni. Okey, bagus. Ramai yang hantar. Bagus. Okey, jadi nombor 5 tu kita hitamkan atas tu. Okey, jadi lepas kita hitamkan, kita bawa anak panah sampailah ke hujung. Sama juga dengan nombor 17. Negatif 5. B. Kita tak nak nombor dulu. Kita nak huruf dulu. Sekarang bila kita nak huruf dulu, B ni bawa ke depan. B. Negatif 5 bawa ke belakang. Negatif 5 bawa ke belakang. Boleh kita swipe macam tu? Boleh. Dengan satu syarat, simbol dia berubah. Tadi simbol dia pandang kanan. Sekarang bila kita swipe kedudukan, simbol dia pandang kiri. Jadi kamu tengok. B ni dekat mana? 1 ke 2 ke 3 ke 4. Dia jatuh dekat nombor
3. 4. Jadi 3. 3. Dia jatuh dekat nombor 3. Kenapa beza nombor 3 dengan nombor 4? Nombor 3 dengan nombor 4, nombor 4 dia ada ni. Sama dengan dekat belah bawah tu. Tapi nombor 3 tak ada. Jadi bila dia tak ada, kita pakai anak panah ni. Jadi kita punya simbol anak panah bulat kosong dan bawa ke kiri. Anak panah bulat kosong nak dekat mana? Ni -5. Cari -5. Oh, dah jumpa -5. Bulatkan kosong atas dia. Tu pertama. Kedua, anak panah tu ke kiri. Sebab apa? Sebab kita punya simbol ni macam ni. Jadi kita bawa dia ke kiri sampai habis. Itulah jawapan nombor 14 dan 17. Jelas ke semua? Jelas. Okey. Cikgu nak dengar suara daripada semua orang. Jelas ke? Jelas. Jelas. Okey, bagus. Okey, habis level 2. Cikgu nak pergi level 3 ni. Jadi sekarang ni siapa-siapa yang salah ataupun kurang jelas, boleh tengok dekat depan. Sebab apa? Sebab cikgu nak tunjuk kepada level 3. Kita ada 4 level. Hari ni kita ada 4 level. Macam apa, kita naik tangga, makin level makin susah, level makin tinggi dia makin susah, tapi tak adalah susah sangat pun. Jadi ni level 2. Nak try jawab soalan level 2 lagi ke? Boleh ke cikgu pergi level 3? Boleh. Okey. Jadi kita akan pergi kepada level 3. Ini level 1 dengan level 2. Level 3 cikgu ada suruh print. Cikgu ada suruh print. Kamu boleh buka balik dekat kamu punya print tu. Yang cikgu suruh kamu print tu. Yang cikgu suruh kamu print tu, kita akan jawab soalan ni sama-sama. Jadi yang cikgu suruh print ni, dia berada dekat mana? Dia berada pada level 3. Okey, sekarang ni jom kita tengok level 3 sama-sama. Okey, jadi level 3 dia ada kiraan. Tadi dia tak ada kiraan. Level 1 tak ada kiraan. Level 2 dia ada swipe. Kita tukarkan tempat. Sekarang level 3 nak buat macam mana? Level 3 nak buat macam mana? Okey, tengok kat depan. Okey, sekarang ni kita tengah belajar level 3. Kita tengah buat level 3. Kita nak selesaikan soalan pada level 3. Sebelum cikgu pergi kepada level 3, cikgu nak soal kamu. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Okey, pandai. Negatif pindah ke sebelah dia jadi apa? Positif. Positif. Pandai. Darab pindah ke sebelah dia jadi apa? Positif. Bahagi. Okey, yang keempat yang terakhir. Bahagi pindah ke sebelah dia jadi apa? Darab. Ya, dia jadi darab. Okey, jadi dekat level 3 kita pakai ni. Tambah pindah jadi tolak. Tolak pindah jadi tambah. Darab pindah jadi bahagi. Bahagi pindah jadi darab. Kita pakai ni. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan nombor 1. Kita akan buat sama-sama. Okey, soalan nombor 1. Masing-masing boleh tengok kepada soalan nombor 1. Sekarang ni, cikgu akan tunjukkan dengan jelas. Negatif 12 lagi besar daripada X tolak 7. Sekarang ni kita nak X tu sahaja. Jadi X tu kita kena tinggalkan dia sorang-sorang. X tu tak sorang-sorang sekarang ni. Kenapa? Sebab dia ada 7 dekat sebelah dia. Jadi bila dia ada 7 dekat situ, kita nak tinggalkan dia sorang-sorang, kita kena pindahkan dia ke sana. Jadi sekarang 7 tu dia dekat sebelah sini, dia dalam keadaan apa? Positif ke negatif? Negatif. Okey, macam mana kita nak tahu dia negatif? Tengok simbol kat belakang. kita tengok simbol dekat belakang dia. Jadi 7 ni simbol dekat belakang dia adalah negatif. Jadi bila kita pindahkan 7 ke sebelah, negatif 12, negatif 7. Negatif, kita dah check dia negatif. Cari negatif dekat sini. Oh, negatif. Bila kita bawa pindahkan dia ke sebelah, dia jadi positif. Jadi sekarang dia jadi positif 7. Jadi simbol tu jangan berubah lagi. Okey, itulah cara dia. Jelas ke semua? Jelas.
Okey, sekarang selesaikan. Tolong cikgu tekan kalkulator. Negatif 12 tambah 7 dapat berapa? Negatif 5. Ya, kita dapat negatif 5. Pastikan kalau kamu tekan kalkulator, kena ada negatif ni. Negatif 12 tambah 7. Nanti kamu dapat negatif 5. Okey, lepas tu lagi besar daripada X. Dah selesai ke? Dah selesai ke? Boleh ke cikgu terus pergi kepada graf? Dah selesai ke agak-agak? Sudah. Belum. Kenapa belum? Siapa boleh bagi tahu kenapa belum? Dekat depan. Huruf dekat depan. Jadi sekarang X ni kita bawa dia pergi ke depan. Jadi X akan duduk depan. Negatif 5 ni akan jadi duduk dekat belakang. Jadi negatif 5 ni duduk dekat belakang. Okey, kita dah tukar tu. Jadi dia boleh swap kedudukan dengan satu syarat. Apa syarat dia? Apa syarat dia? Simbol. Ya, tukar simbol. Tadi simbol kita pandang kanan. Sekarang bila kita swap kedudukan, simbol kita pandang kiri. Jadi daripada sini barulah kita selesaikan X lagi kecil negatif 5. Sekarang cikgu nak soal kamu. Kita pakai nombor 1 ke? Pakai nombor 2 ke? Nombor 3 ke? Nombor 4? 3. Bila kita pakai nombor 3, kita bulat kosong, anak panah ke kiri. Dekat mana nak bulat kosong? Negatif 5. Kita cari negatif 5. Alamak, tak jumpalah negatif 5. Kamu kira betul-betul. Ni negatif 2. Lepas negatif 2 kita tulis apa? Negatif 3. Okey, negatif 3. Lepas tu negatif 4. Lepas negatif 4 nak tulis apa? Negatif 5. Okey, jadi dekat sini kita dah jumpa negatif 5 dia. Jadi, bila kita dah jumpa negatif dia, kat situlah kita bulatkan dia. Okey, bulat. Bulat kosong, bulat dekat situ. Dan jangan lupa dia ada anak panah. Jadi anak panah dia ke kiri, kita bawa dia sampai hujung. Sampailah habis. Jadi inilah jawapan nombor 1. Jelas ke semua? Jelas. Salin. Okey, salin tau ni level 3. Cikgu banyaknya, tak banyak pun. Apa yang cikgu tambah daripada level 2 hanyalah negatif jadi positif. Yang cikgu swipe tu adalah pada level 2, yang cikgu masukkan graf ni adalah pada level 1. Cikgu ajar step by step. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan pula untuk soalan nombor 2. Masing-masing boleh tengok kepada soalan nombor 2. Masing-masing boleh tengok kepada soalan nombor 2. Okey, ini soalan nombor 2 kita. Cikgu buat macam ni lah. Cikgu buat bagi nampak Okey, ni soalan nombor 1. Okey, cikgu buat. Okey, sekarang kita selesaikan sama-sama soalan nombor 2. Okey. Jadi soalan nombor 2 cikgu tulis negatif 1 tambah R lagi besar dan sama dengan 4. Sekarang ni kita nak jawab soalan nombor 2 tau. Kita nak jawab soalan nombor 2. Bila kita nak jawab soalan nombor 2, kita kena huruf tu tinggal sorang-sorang. Masalahnya dia ada 1 dekat sini. Dia ada 1 dekat sebelah R. Jadi 1 tu cikgu kena pindah ke sana. 1 tu di dalam keadaan tambah ke tolak sekarang ni? Tolak. Iya. Macam mana kita nak tahu di dalam keadaan tolak? Tengok simbol. Ya, simbol dekat belakang dia negatif. Jadi masing-masing negatif pindah ke sebelah dia jadi apa? Positif. Jadi bila kita pindahkan dia jadi positif 1. Jadi masing-masing tekan kalkulator. R 4 tambah 1 dapat berapa? 4 tambah 1 dapat 5. berapa? 5. Okey, kita dapat 5. Okey, agak-agak sekarang cikgu dah boleh masukkan terus tak dalam graf ni? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Boleh. Boleh. Kenapa dia boleh? Sebab nombor huruf tu dah berada di kiri dan nombor tu dah berada di kanan. Kalau yang macam atas ni,
dia kita kena swipe dulu. Jadi sekarang dia dah ada dekat kedudukan dia. Jadi kita barulah kita tengok kepada nota kita dekat sini. R lagi besar dan sama dengan 5. Okey, dia jatuh dekat nombor berapa? 1 ke 2? 2. 2. Jadi dekat sini kita hitamkan dan kita bawa anak panah kita ke sana. Nak hitamkan dekat mana? Kita tengok 5. Cari nombor 5. Okey, jumpa nombor 5. Hitamkan atas nombor 5. Kemudian anak panah kita ke kanan. Kita bawa ke kanan sampailah ke hujung. Itu jawapan nombor 2. Salin salin. Jelas ke nombor 1 dengan nombor 2 cikgu tunjuk? Jelas. Jelas. Okey, bagus. Sekarang ni, cikgu tak puas lagi. Cikgu akan tunjukkan pula cara menyelesaikan soalan nombor 3. Tengok cikgu akan selesaikan soalan nombor 3. Okey, sekarang kita akan pergi selesaikan soalan nombor 3. Okey, masing-masing boleh tengok di hadapan. Okey, soalan nombor 3 cikgu buat dekat belah bawah ni. Okey, daripada soalan nombor 3, kita keluarkan dulu persamaan dia. Mana persamaan dia? Ni atas ni. N tolak 6 lagi kecil dan sama dengan negatif 14. Sekarang ni kita nak N. Kita nak N. Tapi sebelah N dia ada nombor 6. Jadi nombor 6 dia dalam keadaan positif ke negatif? Negatif. Negatif. Kita tengok ni. Simbol dekat nombor 6 ni di belakang dia adalah negatif. Jadi kita nak alihkan nombor 6 tu kita detect dulu. Kita kenal pasti dulu. 6 tu di dalam keadaan negatif. Sekarang cikgu soal kamu. Negatif pindah ke sebelah dia jadi apa? Positif. Ya, dia jadi positif 6. Jadi dekat sini masing-masing tekan kalkulator. Negatif 14 tambah 6. Dapat berapa? Negatif 8. Ya, kita dapat negatif 8. Sekarang cikgu soal kamu. Boleh terus masuk dalam graf ke sekarang ni? Boleh. Boleh. Ya, boleh. Sekarang dia jatuh dekat nombor berapa? 1, 2, 3, 4. 4. Okey, dia jatuh nombor 4. Jadi hitamkan dan bawa anak panah ke kiri. Jadi nak hitam dekat mana? Dia hitam dekat negatif 8. Cari negatif 8. Okey, dah jumpa negatif 8. Hitamkan atas negatif 8 tu. Kemudian bawa anak panah sampai ke hujung. Inilah jawapan soalan nombor 3. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi sekarang ni cikgu akan zoom out. Cikgu harap salin tahu salin. Cikgu nak susun dengan kemas sebab kita akan jawab soalan. Okey, kejap. Okey, kita jawab soalan. Cikgu akan pilih soalan. Kita dah jawab sampai soalan 3. Kita pergi kepada soalan nombor 4. Mana ni? Ni. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 4. Lepas tu kita pergi kepada soalan nombor 5. Okey, cuba buat tahu Nombor 5. Lepas tu kita cuba jawab soalan nombor 6. Okey, cuba selesaikan soalan 4, 5 dan 6. Rujuk contoh yang cikgu dah buat dekat sebelah. Boleh ke cuba buat tu? Boleh. Okey, bagus. Okey, cuba buat Ada soalan, ada pertanyaan, boleh je terus tanya cikgu. Dah. Dah siap dah? Senang ke? Okey, mantap Zari. Okey, kita tunggu kawan-kawan. Dah siap hantar dekat cikgu hantar dekat WhatsApp. Cikgu nak check.
Okey, bagus Zarif. Nanti ni tahu kena print awal tahu. Nanti cikgu akan bagi kertas awal lah. Sebab kalau tak print susah, kesian kamu nak kena tulis soalan. Mahdi, dapat jawab tak Mahdi? Okey, pandai Nias. Okey. Izhana agak-agak boleh buat tak tu Izhana? Ke Boleh. tengah okey, bagus. Izhafi macam mana Izhafi? Mana monkey di Luffy kita ni? Hilang dah. Okey, baik. Cuba buat nombor 4, 5, 6. Cikgu bagi masa tau. Okey, kalau kamu ingat ujian kita kan. Sebab tu cikgu buat ujian algebra tu. Sebab yang ni kita pakai dekat algebra. Silap. Algebra kita pakai dekat soalan ni. Semua topik, semua bab ada algebra. Zarif okey kan ujian Zarif? Okey. Ashraf Irfan dapat tak jawab nombor 4 tu? Dapat. Okey, bagus. Okey, dah siap hantar dekat cikgu. Okey, bagus. Bagus Aina Husna dah hantar. Okey, yang lain boleh buat cepat. Cikgu bertunggu lagi 3 minit. Cikgu bagi lagi masa 3 minit. Dah siap hantar dekat cikgu. Okey, Aidil dapat buat tak tu Aidil? Mana Aidil ni?
Okey. Syahmi Fitri dapat buat tak? Syahmi Fitri soalan 4, 5, 6. Tengah buat. Okey. Bagus Izhana. Pandai. Okey. 2 minit lagi. Kena masa lagi Tak apa, cuba buat dulu, cikgu nak tengok apa orang dah hantar. Okey, bagus. Okey, bagus Ashraf Irfan. Okey, buat Okey. Izhafi macam mana Izhafi? Dapat buat tak semua? Sikit lagi. Sikit lagi. Okey. Okey, jadi masa menjawab sudah tamat. Masa menjawab sudah pun habis. Okey, jadi masa menjawab sudah pun habis. Jadi dekat sini cikgu akan proceed kepada jawapan-jawapan dia. Okey, jadi untuk yang malu cara nak jawab dia, boleh tengok dekat depan. Okey, tengah tengok ke? Cikgu nak dengar suara sikit masing-masing. Ya. Okey, jadi boleh tengok di hadapan, cikgu akan selesaikan soalan-soalan 4, 5 dan 6. Okey, jadi soalan-soalan 4, 5 dan 6 ni lah macam mana soalan bentuk akhir setahun. Nanti kan kamu ada exam. Dalam exam kamu macam ni lah bentuk dia. Jadi cikgu akan pergi kepada soalan nombor 4. Cikgu tulis B tolak 7 lagi kecil daripada negatif 12. Sekarang ni kita nak B. Jadi sebelah B ni dia ada 7. Dia ada 7 dekat sini. Jadi bila dia ada 7, okey bagi Nias. Okey. Bila dia ada 7, kita tak nak. Kita kena bawa dia pergi jumpa 12. Jadi 7 tu dalam keadaan positif ke negatif sekarang ni? Dia masa dekat. Okey, pandai. Dia dalam keadaan negatif. Negatif bila pindah ke sebelah dia jadi apa? Positif. Ya, dia jadi positif. Sekarang ni masing-masing boleh tekan kalkulator. Negatif 12 tambah 7 dapat berapa? Negatif 5. Okey, kita dapat negatif 5. Jadi soalan cikgu dekat semua orang, boleh ke sampai sini cikgu terus masukkan dalam graf? Boleh. Boleh. Pandai. Jadi, kita tengok. Bila dia tak ada misai, kamu bulat kosong. Nak bulat kosong dekat mana? Ni negatif 5. Cari negatif 5, kamu bulat kosong.
Itu yang pertama. Yang kedua, arah anak panah ikut kepada arah simbol ketaksamaan. Kalau simbol ketaksamaan tu pandang ke kiri, jadi kita bawa arah anak panah kita ke kiri juga. Jadi dekat sini, ini jawapan nombor 4. Jelas ke semua soalan nombor 4? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Bagus. Sekarang kita pergi kepada soalan nombor 5. Tolak 17 lagi besar daripada negatif 16. Sekarang kita pindahkan 17. 17 tu positif ke negatif? Negatif. Ya, negatif. Soalan cikgu dekat kamus seterusnya. Bila kita pindahkan bila kita pindahkan negatif 17, negatif bila pindah jadi apa? Positif. Ya, positif 17. Sekarang cikgu nak kamu tekan kalkulator. Negatif 16. Positif 17. Dapat berapa? 1. Ya, kita dapat 1. Jadi kat sini kita boleh terus masukkan dalam graf tak? Boleh. Boleh. Jadi bila simbol dia macam ni, dia tak ada misai. Kita bulat kosong. Bulat kosong dekat mana? 1. Cari 1, bulat kosong atas dia. Arah tu macam mana cikgu? Kalau arah tu kita ikut simbol ketaksamaan. Simbol ketaksamaan ni pandang kanan. Jadi anak panah dia ke kanan juga. Okey, jadi inilah jawapan nombor 5. Okey. Last dekat depan kita pergi jawab kepada soalan nombor 6. 15 tambah X lagi kecil dan sama dengan kosong. 15 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi Negatif. negatif 15. X kosong tolak 15 dapat berapa? Negatif 15. Ya, negatif 15. Jadi dekat sini kita tengok dia ada misai. Bila dia ada misai, kita bulatkan, pekat kat situ, hitamkan. Jadi negatif 15. Negatif 15 kat mana? Ini negatif 15. Kamu pekatkan atas negatif 15 tu. Jadi bila dah atas negatif 15 tu, tengok arah dia. Tengok arah simbol ketaksamaan tu, dia bergerak ke kiri. Jadi bila dia bergerak ke kiri, maksudnya simbol kita ke kiri juga. Bawa anak panah sampai ke hujung. Kena bawa sampai ke hujung barulah betul soalan-soalan di hadapan ni. Okey ke? Boleh faham ke ni cikgu ajar ni? Boleh. Okey, bagus. Okey. Jadi, dekat worksheet yang cikgu tunjuk ni, sebenarnya dah ada jawapan dekat bawah dia. Kamu boleh tengok jawapan dekat bawah dia. Tapi cikgu nak jalan kerja. Sekarang ni kita masih lagi kepada level 3. Kita masih lagi kepada level 3. Tapi kita upgrade. Kita ada level 3.1. Kita ada level 3 juga. Dia level 3 juga. Level 3. Tadi kalau kamu tengok soalan tadi, semuanya adalah berkisar ataupun soalan yang bercakap tentang positif jadi negatif dan negatif jadi positif. Cikgu fahamkan kamu dua benda tu dulu. Okey. Sekarang ni, cikgu nak bagi kamu faham kalau darab pindah ke sebelah dia jadi apa? Bahagi. Tak dengar. Darab pindah ke sebelah dia jadi apa? Bahagi. Okey, dia jadi bahagi. Okey, bahagi pula bila dia pindah ke sebelah dia jadi apa? Darab. Darab. Okey. Jadi cikgu nak kamu faham. Kalau kamu nampak nombor dengan huruf duduk sebelah-sebelah. Dia duduk kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Macam mana? 3X. Jadi bila dia duduk kiri kanan, nombor duduk kiri ataupun huruf duduk kanan, maksudnya dia dalam keadaan darab. Kalau dia duduk atas bawah, X per 3 atas bawah, maksudnya dia dalam keadaan bahagi. Iya. Okey. Jadi dekat sini masing-masing boleh tengok di hadapan. Kita akan jawab soalan darab bahagi darab ni. Bila kita nak pindahkan ni? Okey, jadi masing-masing cikgu akan pergi kepada soalan 9. Cikgu akan pergi kepada soalan 9. Okey, kita pergi kepada penyelesaian di soalan 9. Okey, kejap
Kita pergi kepada penyelesaian soalan 9. Sekejap cikgu cari. Cikgu nak bagi kamu nampak apa beza dia. Okey, kita ada 2 soalan tau sekarang ni. Kita ada 2 soalan sekarang ni. Okey, cikgu nak kamu fokus. Siapa tak fokus dia tak dapat. Okey. Sekarang ni dekat soalan dekat depan ni kita ada soalan 23 dengan 9. Kita ada soalan nombor 23 dan soalan 9. Okey, ada tak orang ni? Cikgu nak dengar sikit suara. Ya. Mana yang lelaki? Ada tak suara? Ada tak orang ni? Ashraf Irfan. Ashraf Irfan ada tak kat situ? Ada. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan cara nak selesaikan soalan dekat depan. Okey, jadi kita tengok kepada soalan nombor 23. Okey. Tengok kepada soalan nombor 23. 12N lagi besar dan sama dengan 84. 12 ni dia duduk sebelah N, dia duduk kiri kanan. Maksudnya dia dalam keadaan apa? Darab. Darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi apa? Bahagi. Ya, jadi kita akan dapat 84 bahagi 12. 84 bahagi 12 dapat berapa? Tekan kalkulator. 84 bahagi 12. 7. 7. Okey, pandai. Jadi ni jawapan nombor 23. Sekarang ni cikgu nak kamu nampak pula soalan nombor 9. Macam mana nak buat soalan nombor 9 ni? Okey, tengok betul-betul soalan nombor 9 ni. Negatif 3x. Cikgu. Ya. Panah tu tak payah tukar. Dia punya arah tak payah tukar. Okey. Dekat 9 ni ditukar. Tengok ni cikgu tunjuk. Negatif 3x. Lepas tu lagi besar daripada 3. Okey, kamu kena tahu. Untuk perpindahan darab dia jadi bahagi, dia ada keadaan dekat mana kamu kena tukarkan simbol ni. Jadi kamu tengok dekat depan. Sekarang ni negatif 3 dengan x dia dalam keadaan apa? Darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Jadi dekat sini kamu nampak 3 ni dia ada negatif dekat sini. Dia ada negatif dekat sini. Jadi bila dia ada negatif, bila kamu pindahkan 3, betul dah. Darab jadi bahagi. 3 bahagi negatif 3. Bila kamu tengok dekat sini dia ada negatif. Dan bila kamu pindahkan simbol negatif tu, arah dia tadi pandang kanan. Dia bertukar arah. Dia jadi pandang kiri. Cikgu kenapa tadi tak tukar? Tadi dia tak ada simbol negatif. Dia tak pakai pun simbol negatif. Tapi sekarang dekat soalan nombor 9 dia ada simbol negatif. Jadi bila kamu alihkan negatif tu ke sebelah, arah tu bertukar. Baru kamu selesaikan 3 bahagi negatif 3 dapat berapa? Negatif 1. Ya, kita dapat negatif 1. Jadi kat mana nak kena fokus? Dekat sini. Arah dia bertukar. Fokus kepada arah ketaksamaan. Arah ketaksamaan. Jadi dekat sini arah dia bertukar bila? Bila kamu alihkan negatif. Dia bukan negatif jadi positif. Bukan. Dia darab. Tapi simbol nombor yang dia darab tu adalah negatif 3. Negatif 3 pindah ke sebelah dia jadi negatif 3 juga. Cumanya sekarang ni dia dalam keadaan darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Jadi dekat sini negatif 3 darab x. Bila kita pindahkan ke sebelah, 3 bahagi negatif 3. Itu maksud cikgu. Jelas tak jelas? Boleh faham ke? Boleh. Okey, baik. Jadi dekat sini and lagi. Ya, Ashraf Irfan ada soalan? Soalan 23 kan. Dia panah tu tukar arah. Tak, soalan nombor 23 tak payah tukar. Dia tukar bila kamu ada negatif sahaja dekat sini. Bila ada negatif sahaja dekat sini. Jelas ke Ashraf Irfan? Jelas. Okey. Kalau kamu nak tengok jawapan, kamu buka soalan nombor 23.
Kamu tengok soalan cikgu. Cikgu dapat N lagi besar dan sama dengan 7. Okey, tengok jawapan. Dia dapat N lagi besar dan sama dengan 7. Arah tak payah tukar. Tak payah tukar arah. Tapi untuk nombor 9, kita cek dengan jawapan. Okey, nombor 9 kita X lagi kecil daripada negatif 1. Ni dalam kotak ni jawapan cikgu. X lagi kecil daripada negatif 1. Okey, kita pergi kepada jawapan nombor 9. Kita pergi kepada jawapan nombor 9. Mana nombor 9? Okey, ni nombor 9. X lagi kecil daripada negatif 1. Tadi arah dia pandang kanan. Sekarang dalam jawapan dia pandang kiri. Tadi cikgu tengok, cikgu buat arah dia pandang kanan. Sekarang bila cikgu dah pindahkan dia jadi pandang kiri. Jelas ke semua? Jelas. Okey, baik. Itu untuk darab jadi bahagi. Itu untuk darab jadi bahagi. Sekarang ni. Okey, cikgu ambil kat sini je lah halang-halang. Sekarang ni kita pergi kepada bahagi jadi darab. Alamak, ni nampak jawapan terus. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 10. Sebelum tu kita tak jawab lagi ni. Okey, kalau dia punya simbol lagi besar dan sama dengan. Okey, dia ada misai. Kenapa dia ada misai? Dia ada dekat bawah ni. Nak buat kat mana? Cari nombor 7. Okey. Titikkan atas nombor 7. Arah ketaksamaan tu pandang ke kanan. Jadi dekat sini bawa anak panah sampai ke hujung hujung graf tu. Jangan hujung dunia. Okey. Okey, untuk soalan nombor 9. Arah dia pandang kiri tapi sekarang dia tak ada misai. Kita bulatkan. Arah dia pandang kiri jadi anak panah dia ke kiri. Kat mana nak buat? Negatif 1 ambil bulat atas negatif 1. Lepas tu anak panah dia pergi ke hujung. Itu jawapan nombor 23 dengan jawapan nombor 9. Jelas ke semua? Boleh faham sampai situ? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi sekarang ni kita akan jawab kepada soalan nombor 10. Kita akan jawab soalan nombor 10. Okey, jadi kamu tengok dekat depan. Untuk soalan nombor 10, cikgu buat ni lah anak panah lah bagi kamu boleh beza. Okey, untuk soalan nombor 10, masing-masing boleh tengok di hadapan. Masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu buat pembahagian. Okey, untuk soalan nombor 10, kamu kena faham kita tulis balik kita punya simbol N/3 lagi besar daripada 3. Bila nombor dengan huruf tu dalam keadaan atas bawah. Jadi kamu kena faham dia dalam keadaan bahagi sekarang ni. Sekarang bahagi pindah ke sebelah dia jadi apa? Darab. Iya, dia akan jadi N. Jangan ubah simbol. N. 3 darab 3. Okey, sekarang tekan kalkulator. 3 darab 3 dapat berapa? 9. Iya, kita dapat 9. Ni jawapan dia nombor 10. Jadi, 9. Okey, kita punya simbol N lagi besar daripada 9. Jadi sekarang ini dia tak ada misai. Jadi kita bulat kosong. Nak bulat kosong kat mana? Atas nombor 9. Itu yang pertama. Atas nombor 9 tu. Yang kedua, anak panah dia. Arah simbol ketaksamaan ni ke kanan. Jadi anak panah dia turut ke kanan juga. Kita bawa satu anak panah sampai ke hujung. Itulah jawapan nombor 10. Jelas ke? Jelas. Okey, baik. Okey, baik. Okey, sekarang ni ada lagi tak bahagi? Kejap untuk bahagi. Okey, cikgu buat soalan Cikgu buat soalan. Masing-masing boleh tengok dekat depan. Okey, ni Okey, soalan cikgu dekat sini adalah X lagi X per 2. Lagi X per negatif 2. X per negatif 2 lagi besar daripada 4. Okey. Bezakan soalan nombor 10 dengan soalan yang cikgu buat ni. Okey, bezakan. Okey, sekarang ni X per negatif 2 lagi besar daripada 4.
Sekarang soalan kita dekat sini, kita punya pemindahan. Kita tahu di dalam keadaan bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. Tapi negatif 2. 2 ni dia ada negatif dekat situ. Jadi bila kamu alihkan sesuatu yang ada negatif, sesuatu yang ada negatif, simbol yang tadi pandang kanan, dia berubah, dia jadi pandang kiri. Dia akan jadi 4 darab negatif 2. Jadi 4 bila didarabkan dengan negatif 2, kamu akan dapat negatif 8. Tak ada pula negatif 8 kat sini. Tapi cikgu nak kamu faham. Cikgu nak kamu faham. Kalau simbol tu, dia ada negatif. Maksudnya arah dia berubah. Arah dia berubah bila? Bila kamu mengalihkan darab jadi bahagi, bahagi jadi darab untuk nombor yang ada negatif. Macam nombor 9 dan macam yang cikgu tunjuk dekat bawah. Bawah ni. Jelas ke? Boleh faham ke semua? Boleh. Boleh. Okey. Bagus. Okey. Jadi cikgu bagi masa 1 minit untuk salin. Kita dah pukul 7. Kita ada setengah jam je lagi. Kita ada setengah jam je lagi. Okey. Okey semua. Setakat ni jelas ke? Cikgu nak dengar suara sikit lah daripada semua. Jelas ke setakat ni? Jelas. Okey. Bagus. Kalau jelas kalau tak jelas kena tanya. Jangan diam. Kalau diam sampai bila-bila tak dapat. Okey, boleh kita pergi kepada soalan sesi latihan? Boleh. Okey. Sekarang ni cikgu nak kamu buat soalan. Kita pergi buat soalan darab dulu Okey, dah jumpa. Okey, sekarang ni cikgu daripada cikgu cari soalan kejap. Cikgu untuk bagi faham, cikgu kena pilih soalan. Kita buat darab dulu Okay, soalan nombor 9. 9 kita dah buat tadi. Kejap, bagi cikgu masa. Cikgu nak cari soalan ni. Sebab cikgu dah gabungkan semua ni. Okey, soalan nombor 15. Okey. Okey, siapa power mesti dia boleh buat soalan nombor 20. Okey, sekarang selesaikan soalan nombor 15 dan soalan nombor 20. Rujuk contoh yang tadi cikgu bagi. Buat nombor 15 dengan 20. Boleh ke buat nombor 15 dengan 20? Boleh. Okey, baik. Kena ada jalan kerja kena ada jalan kerja. Zarif kena ada jalan kerja.
Ashraf Irfan, rasa-rasa dapat tak jawab nombor 15 dengan 20? Dapat. Okey, bagus. Okey, bagus. Sudah ada yang dah hantar. Okey, cikgu bagi 4 minit lagi eh. Okey, Aina Husna dapat buat ke Aina Husna? Ya, tengah buat. Okey, Ashraf Irfan. Okey, Zarif dah hantar. Bagus. Terima kasih. Terima kasih eh. Ingat tau kalau nak alihkan yang ada simbol negatif, dia kena ubah simbol dia. Kena ubah simbol dia. Kalau dia tak ada negatif, tak payah ubah. Tapi bila dia ada negatif, kita kena ubah. Okey, bagus. Okey, cikgu bagi masa lagi. Aidil, Aidil ada tak tu? Aidil dapat jawab tak? Tak apa, tak apa. Yang penting kita jawab. Bagus, bagus. Yang penting kita jawab. Dia jadi masalah kalau kita tak jawab. Syahmi, Syahmi dapat jawab tak Syahmi? Nah, Syahmi Fitri dapat jawab tak? Tengah cuba. Tengah cuba. Okey, cikgu bagi 2 minit lagi. Cikgu bagi 2 minit lagi.
Okey, 2 minit lagi. Cuba jawab. 7, 10 cikgu akan tunjukkan cara penyelesaian dia. 7, 10 cikgu akan tunjukkan cara penyelesaian dia. Oh, dah dapat dah. Okey, bagus. Okey. Okey, bagus. Siapa? Izhana. Izhana dah dapat ke Izhana? Dah. Okey. Oh, okey, tak dapat buat soalan nombor 15 dengan 20. Okey, siapa tak dapat hantar WhatsApp dekat cikgu. Saya tak dapat. Cepat-cepat cikgu nak tengok. Siapa yang tak dapat hantar WhatsApp dekat cikgu cakap saya tak dapat. Mahdi. Mahdi ada tak kat situ? Okey. Jadi lagi 1 minit. Sekarang dah pukul 7.10. Nanti kan kamu kena study tau. Kamu kena study, tengok balik recording kelas. Macam mana cikgu ajar. Step by step. Step by step. Tengok betul-betul. Okey. Uzma. Uzma dah dapat ke Uzma? Tengah cuba juga. Tengah cuba juga. Okey. Jadi sekarang ni cikgu akan tunjukkan soalan nombor 15. Macam mana cara nak selesaikan. Okey, boleh ke cikgu boleh tunjuk soalan nombor 15? Boleh. Okey, Boleh. seorang je boleh? Okey, baik. Okey, negatif 13x lagi kecil daripada negatif 156. Sekarang ni kamu nak kena cari nilai x. Kamu kena dapatkan nilai x. Maksudnya kamu kena tinggalkan X tu sorang-sorang. Bila kamu nak tinggalkan X tu sorang-sorang, jadi dekat sini dia ada negatif 13. Jadi dekat sini kita nak kena alih negatif 13. Soalan yang kamu kena tanya diri kamu, dekat sini di dalam keadaan darab ke bahagi? Bila nombor dengan huruf duduk sebelah-sebelah, bila dia duduk kiri kanan, di dalam keadaan darab ke bahagi? Darab. Okey. Yang lain tak dengar suara dalam keadaan darab ke bahagi? Darab. Okey. Jadi dia dalam keadaan darab. Okey, cikgu nak tanya semua orang. Darab pindah ke sebelah dia jadi apa? Bahagi. Bahagi. Jadi selesaikan dulu. Okey, jangan fikir pasal simbol dulu. Alihkan dulu. Negatif 156 bahagi negatif 13. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kamu kena tengok. Yang kamu alihkan ni dia ada simbol negatif. Kalau kamu alih darab, dia jadi bahagi dan dia ada negatif. Dia ada negatif. 13 ni dia ada negatif. Jadi bila kamu alihkan sesuatu yang ada dia bukan negatif jadi positif sekarang ni. Sekarang ni kita punya kelas adalah darab jadi bahagi. Cumanya simbol yang kamu alihkan tu, nombor yang kamu alihkan tu dia dalam keadaan negatif 13. Dekat sini negatif 13 darab X. Dekat sini kita alihkan sekali dengan negatif tu, jadi simbol tu berubah. Inilah dekat mana keadaan tu berubah. Kalau cikgu buat 13x lagi kecil daripada negatif 156, cikgu alihkan 13 tu, negatif 156 bahagi 13, 13 dekat sini dia tak ada negatif. Jadi simbol tu kekal pandang ke kiri. Boleh faham ke semua? Boleh. Okey. Sekarang ni ini cikgu nak kamu tahu bila simbol tu berubah. Sekarang masing-masing tekan kalkulator. Negatif 156 bahagi negatif 13 dapat berapa? 12. Inilah keadaan dekat mana simbol dia berubah. Dia bawa negatif. Tadi kalau kat sini dia positif. Kalau positif dia tak berubah. Dia kekal. Tapi bila dia ada negatif ni, dia berubah. Jadi daripada sini baru kita selesaikan masuk ke dalam graf. Jadi dia punya simbol tak ada misai. Jadi tak ada misai, kita bulat kosong atas 12. Arah dia pandang ke kanan, jadi kita kena jawapan adalah kena pandang ke kanan juga. Jelas ke soalan nombor 15? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Jadi cikgu akan tunjukkan pula untuk soalan nombor 20.
Negatif 168 lagi besar daripada negatif 12A. Ni A cikgu buat macam ni A. Sekarang ni kita nak nilai A. Kita nak nilai A. Jadi dekat A ni dia ada 12. Okey, 12. 12 dengan A. Negatif 12 dengan A. Dia duduk sebelah-sebelah. Dia dalam keadaan darab ke bahagi? Darab. Darab. Dia dalam keadaan darab. Bila kita nak alihkan ke sebelah darab, pindah ke sebelah dia jadi? Bahagi. Iya, dia jadi bahagi. Jadi dekat sini bila negatif 168 bahagi dengan negatif 12, kamu kena faham simbol ni negatif 12 ni dia ada negatif dekat sini. Bila kamu pindahkan negatif dekat sini, simbol dia yang tadi pandang kanan berubah jadi pandang kiri. Okay. Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey, sekarang tekan kalkulator. Negatif 168 bahagi negatif 12 dapat berapa? 14. Iya, kita dapat 14. Sekarang cikgu nak soal kamu. Dah boleh masukkan terus ke dalam graf? Boleh. Boleh. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Sebab A nak tukar tempat dengan 14. Iya, itu kita kena tukar tempat. Ingat, tengok bila cikgu boleh masukkan ke dalam graf. Okey, dekat sini X ni dia dah duduk di kiri. Dan nombor ni dah duduk di kanan. Sekarang ni A ni dia duduk kanan. Kita kena alihkan dia ke kiri. 14 ni dia duduk kiri. Kita kena alihkan dia duduk ke kanan. Jadi bila kita tukar tempat, apa yang turut berubah dekat situ? Apa yang turut berubah? Simbol. Betul. Tadi simbol dia pandang kiri. Sekarang ni dia jadi pandang kanan. A lagi besar daripada 14. Jadi bila lagi besar, dekat sini dia tak ada misai. Jadi kita buat bulatan sahaja. Jadi ni 14, kita buat atas 14. Dan dia ke arah kanan. Jadi kita punya simbol pun mesti pandang ke kanan. Inilah jawapan untuk soalan nombor 20. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, yang lain macam mana? Boleh ke yang lain tu? Boleh. Okey. Okey, salin. Salin. Boleh tengok macam mana cikgu selesaikan nombor 15 dengan nombor 20. Tak faham boleh tanya. Okey. Jadi kita akan cuba buat lagi 2 soalan. Kita akan cuba buat lagi 2 soalan. Kamu kena fahamlah bila simbol tu berubah. Kalau kamu tak jelas bila simbol tu berubah, kamu ingat dia ada negatif. Bila dia ada negatif, simbol tu kena berubah. Okey. Habis dekat situ, kita akan pergi pula kepada soalan yang berbentuk bahagi. Kita pergi kepada soalan yang berbentuk bahagi. Kejap, cikgu cari soalan. Okey. Jadi, sekarang ni kita cuba buat 2 soalan. Kita cuba buat 2 soalan. Yang mana simbol dia dalam keadaan bahagi jadi darab. Okey, cuba selesaikan soalan 11 dan 14. Cuba selesaikan soalan 11 dan 14. Boleh ke cuba? Boleh. Okey, yang lain macam mana? Boleh? Boleh. Okey, baik. Cuba buat.
Buat Uzma dapat buat tak tu Uzma? Susah lah. Susah? Okey. Uzma tengok. Kita buat sama-sama. K/4. -4. Okey, sekarang ni apa yang dia nak Uzma? Uzma tahu tak dia nak apa? Dia nak. Tahu dia. Dia nak nilai K. Dia nak nilai K. Jadi Uzma kena cari nilai K tu apa? Ya, sebab apa? Sebab ni huruf dia. Ini adalah huruf K. Jadi dia nak huruf K dekat sini. Okey. Okey, sampai situ jelas? Okey. Okey, sekarang ni dekat K ada 4. Jadi kalau cikgu tulis K/4, cikgu takkan dapat nilai K. Okey, sampai situ jelas? Okey, sekarang ni cikgu kena alihkan 4 biar K tu tinggal seorang-seorang. Okey, boleh faham kat situ? Okey, 4 ni bila kita nak alihkan ke sebelah, kita kena detect di dalam keadaan apa? Apa keadaan 4 ni dekat sini? Darab ke bahagi? Bahagi. Macam mana Uzma tahu bahagi? Cikgu tulis tadi. Sebab dia duduk atas bawah. Dia dalam keadaan pecahan. Bila dia dalam keadaan pecahan, dia dalam keadaan bahagi. Bila Uzma nampak dia dua-dua ni dalam keadaan pecahan, dia dalam keadaan bahagi. Boleh faham? Okey, bahagi pindah ke sebelah, dia jadi apa Uzma? Darab. Okey, jadi sekarang ni Uzma tengok cara cikgu tulis. K, disebabkan 4 ni positif. Jadi jangan ubah simbol dia. Ubah simbol dia tetap macam ni. -4. Okey, 4 ni bahagi. Kita pindah ke sebelah, dia jadi darab. Sampai situ boleh faham Uzma? Boleh. Okey, sekarang K, cikgu buat simbol dia. -4 darab 4 dapat berapa? -16. -16. Okey. Cuba rasa-rasa dah boleh tak selesaikan masukkan dalam graf? Boleh. Okey, itu sahaja. Jadi kalau simbol dia macam ni, dia ada misai tak? Tak ada. Jadi bila dia tak ada misai, Uzma bulatkan kosong. Nak bulat kosong dekat mana tu Uzma? Sebelah kiri. Atas -16. Kita bulat kosong atas ni. Okey, anak panah dia pula. Kita tengok anak panah pula. Anak panah dia kita pandang ke mana? Kiri ke kanan? Kiri. Okey, jadi anak panah dia ke kiri. Kita panjangkan dia ke kiri. Kita panjangkan dia ke kiri sampai habis. Itu jawapan dia. Okey. Jelas? Ya, jelas. Okey. Daripada yang cikgu terang soalan nombor 11 ni, Uzma boleh cuba jawab soalan nombor 14. Okey. Okey, siapa-siapa yang confused ataupun tak tahu kena bagi tahu cikgu. Sebab apa? Sebab cikgu boleh ajar tapi kalau kamu diam dan kamu tak bagi tahu apa masalahnya, nanti kamu tak faham. Bagi tahu cikgu Bagi tahu cikgu kalau tak faham. Izhafi boleh dengar suara cikgu Izhafi? Boleh dengar cikgu? Okey, Izhafi, jom buat sama-sama dengan cikgu soalan 14. Boleh buat sama-sama dengan cikgu soalan 14. Saya cuba. Okey. Soalan 14, cikgu tulis soalan dia M/5 lagi besar dan sama dengan -5. Sekarang ni Izhafi tengok soalan ni, dia nak nilai apa Izhafi? Dia nak nilai apa? Nilai. Dia nak apa yang dia nak dekat situ? Ada tak huruf dekat situ? M. Okey, jadi dekat sini
soalan ni nak suruh kita cari berapa nilai M tu. Boleh faham? Boleh. Okey. Sekarang ni kita nak M ni tinggal seorang-seorang. Sebab apa? Sebab sekarang ni dia ada nombor 5. Dia ada nombor 5 yang kacau M ni. Sampai situ jelas? Jelas. Okey, 5 ni dengan M ni di dalam keadaan bahagi ke dalam keadaan darab? Darab. Salah. M per 5 di dalam keadaan bahagi ke darab? Bahagi. Bahagi. Okey. Macam mana kita nak tahu di dalam keadaan bahagi? Okey, senang je. Bila bahagi, kamu nampak dia dalam keadaan pecahan. Jelas, Izafi? Jelas. Okey, M per 5 tu dalam keadaan pecahan tak? Ya. Okey, jadi bila kita nak alihkan 5 ni ke sebelah sana, bahagi pindah ke sebelah, dia jadi apa? Bahagi pindah ke sebelah, dia jadi apa? Darab. Okey, darab. Jadi sekarang ni M, cikgu salin M, negatif 5 darab 5. Okey, cuba tekan kalkulator, negatif 5 darab 5 dapat berapa? Apa tadi? Negatif 5 darab dengan 5 dapat berapa? Dapat berapa? Saya pergi ke tandas. Okey. Lagi 5 minit je. Tekan kalkulator Isafi. Negatif 5 darab 5. Negatif 25. Okey, kita dapat negatif 25. Okey, soalan cikgu dekat Izafi. Boleh tak selesaikan ni? Boleh tak masukkan dia dalam graf sekarang ni? Boleh. Okey, jadi kalau simbol dia macam ni, kita pekatkan. Pekatkan dekat mana? Kat Ni nombor berapa? Nombor berapa tu? negatif 25. Ya, jadi kita cari negatif 25, kita pekatkan atas tu. Boleh faham? Boleh. Dah siap ke agak-agak? Dah siap ke agak-agak? Nampak dah anak panah dia? Dah nampak ke anak panah dia? Dah. Belum. Kan dia ada anak panah dia, sama ada di pandang kanan ataupun di pandang kiri. Sekarang ni dia tak siap lagi sebab dia tak ada anak panah. Jadi kita nak cakap dia pandang mana? Kalau simbol dia pandang ke sana, kita nak cakap anak panah dia pandang kanan ke pandang kiri? Kanan. Ya, kanan. Jadi inilah jawapan dia. Boleh faham ke Izafi? Boleh go. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Inilah jawapan untuk 11 dengan 14. Inilah jawapan untuk 11 dengan 14. Anak panah terletak salah. Okey, cepat boleh. Okey, sekarang ni cikgu buka soalan. Cikgu buka soalan. Siapa-siapa yang ada nak tanya cikgu, tanya je. Cikgu okey je. Siapa Arisha. Arisha ada soalan tak nak tanya cikgu? Tak ada. Tak ada. Arisha jelas ke semua yang cikgu ajar kat depan ni? Jelas. Okey, bagus. Aidil mana Aidil? Mahdi. Okey, jadi kenapa cikgu buat ujian algebra tu? Sebab cikgu nak kamu tahu macam mana nak cari nilai M, macam mana nak cari nilai K. Dan cikgu teruskan semua adalah berkaitan dengan ujian. Cara nak cari nilai A, cara nak cari nilai X. Memang soalan ni bila kita dah dapat jawapan dia, kita boleh terus buat dekat graf. Tapi yang kamu buat ni, X darab pindah ke sebelah jadi bahagi, bahagi pindah ke sebelah jadi darab,
tambah jadi tolak, tolak jadi tambah. Itu semua kita pakai daripada awal kita pakai. Nampak ada banyak soalan kita buat sama-sama dekat depan ni. Jadi semua soalan tu kita pakai. Kita pakai cara nak selesaikan cari nilai huruf. Okey. Jadi kita dah nak habis dah kelas. Okey, cikgu stop share. Cikgu nak tengok sikit muka masing-masing. Boleh buka kamera. Ashfa Damia, okey ke Ashfa Damia? Okay. Okey, bagus. Ashfa Damia tak nak tanya cikgu soalan ke? Mana Ashfa? Okey, bagus. Darren jelas ke semua Darren? Boleh faham ke? Jelas. Ya ke Darren? Okey, Aina Husna. Aina Husna dah pakai telekung dah, tak sabar nak salat maghrib dah. Aina Husna, jelas ke Aina Husna kelas petang ni? Jelas. Okey. Jadi cikgu ingatkan lagi sekali, cikgu pesan lagi sekali dekat semua orang dalam kelas ni. Untuk semua orang dalam kelas ni. Siapa-siapa ada soalan, tanya je cikgu. Cikgu akan jawab. Cikgu akan jawab. Tanya je dekat WhatsApp. Tapi pastikan soalan berkaitan dengan matematik lah. Tanyalah bab apa-apa pun. Sebab apa? Sebab kamu ni dah kira-kira anak murid cikgu sekarang ni. Jadi cikgu akan tolonglah kamu. Kalau kamu rasa kamu nak berjaya, kamu kena tolong diri kamu dulu. Lepas tu baru kamu bagi tahu cikgu, cikgu, saya tak faham soalan ni. Boleh ke cikgu ajar? Okey, jadi dekat situ cikgu akan tolong kamu. Barulah cikgu tahu nak tolong dekat mana. Okey ke semua? Okay. Okey, cikgu nak dengar suara sikit. Okey ke semua? Okay. Okey, baik. Okey, jadi sampai situ sahajalah. Masa pun dah 7.30. Cikgu minta maaf salah silap cikgu kalau terkurang apa-apa. Kalau tak faham, WhatsApp cikgu. WhatsApp cikgu. Nombor cikgu ada dalam grup. Okey semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye. Selamat berehat. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Okey. Sama-sama.